Okay. Alright. Haziq Nizam, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatan wa yashwa alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay. Thank you. Alright. So, kita last week kita dah belajar bab 1 kan, indeks. Kita dah belajar indeks tu apa, nombor asas tu apa, hukum indeks tu dah ada dah beberapa hukum indeks. Okay, so hukum indeks tu hanya boleh diguna pakai kalau nombor asas tu sama. So, asas yang mana? Asas yang besar tu, indeks yang kecil kat atas tu. Alright, sekejap saya share screen sekali ya. Okay. So, saya nak tanya Aisyah Safia. Apakah hukum indeks yang pertama? Aisyah Safia. Darab jadi tambah. Ya, darab jadi tambah. Thank you. Okay, Aira Kaisara, hukum indeks yang kedua. Bahagi jadi tolak. Ya, betul. Bahagi jadi tolak. Okay. Next. Muhammad Haziq, hukum indeks yang ketiga. Tak mic tak Muhammad Haziq ni. Yang budak ada ni. Okay, tukarlah. Ahmad Danish, hukum indeks yang ketiga. 1/n kuasa 3. Kalau Apa yang pindah. 1 per n kuasa 3? Kalau pindahkan? Jadi n negatif 3. Kalau pindahkan macam mana tu? Daripada dekat bawah naik atas dia akan jadi positif. Okay. Danish, kalau saya tulis macam ni Danish. Akan jadi 1 per n kuasa berapa? 4. Ya, n kuasa 4. Sebab dia duduk atas negatif, duduk bawah mesti dia jadi positif. Okay, thank you Danish. Okay, next. Ariana, hukum indeks yang keempat. Punca kuasa. Punca kuasa macam mana? Contoh n 2/4 jadi 4 punca kuasa n kuasa 2. Punca kuasa 4, n kuasa 2. So, punca kuasa mesti duduk dekat bawah. Okay, thank you. Okay, next. Apa ni? Anis, next. Nombor 5. 5. Apa dia? Sorry, sekali lagi. N kuasa 2 dalam kurungan kuasa 4. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi N kuasa 8. Kenapa N kuasa 8? Apa yang berlaku antara 2 dengan 4 tu? Permudahkan darab. Darab. Sebab dia dalam kurungan. So, kalau dalam kurungan, contoh N 3, 2. So, ini akan jadi darab. Tapi kalau N 3 darab N 2, dia akan jadi N 3 tambah 2, yang ni N 6. Yang ni akan jadi N 5. Dia berbeza. Okey. Last. Apa ni nama tak nampak ni? Apa nama dia ni? Muhammad apa ni namanya? Warna-warna. Yang nama Muhammad ni. Bukan Muhammad Haziq, Muhammad satu lagi. Saya spotlightkan dia. Siapa ni? Yang kena spotlight dengan saya ni. Saya tak nampak nama penuhnya. Muhammad Arif. Cikgu. Yang keenam. N kuasa kosong dia sama dengan 1. Ya, N kuasa kosong sama dengan 1. Dalam erti kata yang lain, apa-apa sahaja kuasa kosong dia akan sama dengan
1. So habis dah lah kita punya 6 hukum indeks. So 6 hukum indeks ni wajib tahu dan ingatlah. Hafal biasanya sekejap je. Ingat ni macam lagi faham kan ya. Okay. So ini kita dah belajar minggu lepas. Okay, kalau diikutkan, kita tinggal lagi satu je benda untuk sentuh dalam topik indeks ni. Dan yang lain tu sebenarnya dah settle. Totally settle. Semuanya dah settle. Okay. So sebelum kita mulakan yang baru tu, kita try dulu soalan macam gini. Tengok. Boleh jawab ke tak boleh jawab. Okay. So saya bagi masa 4 minit untuk jawab dua-dua soalan ni. Okay, 4 minit bermula daripada sekarang. A dengan C ni. Balah jadi B dah ni. Tak tahulah kenapa jadi C kat sini. A dengan B. Yang ni bahagi ya. Boleh buat sekarang. Nanti saya akan panggil nama seorang untuk jawab. Okay, siapa yang dah siap dua-dua soalan dia angkat tangan macam ni ke? Betul. Okay, betul. Tiga orang dah siap. Okay, cuba sikit yang lain. Cuba siapkan. Practice.
Alright. Kita tak tunggu dah lah. Sebab ni kira latihan basic sangat dah ni. Kalau lambat awak terpaksalah bekerja juga Okay, saya nak Aira. Aira, soalan A Aira. 6/4. Macam mana nak buat? Cuba terangkan sikit. Mula-mula buat macam mana? 6/5 tambah 7 tolak 8. Tambah 7 tolak 8. Okay, so dapat 6/4 4. 4. Okay, thank you. Okay, next saya nak Ariana. Yang B ke? Ya, yang B. First buat 23/5 darab 23 kuasa 3 darab 4 per 23 10 tambah 3. 23 10 tambah 3. Okay, macam ni. Lepas tu? Lepas tu just 23/5 darab 23 kuasa 12. Kuasa 12 per? 23 kuasa 13. Okay, lepas tu? And then 23 kuasa 5 tambah 12 per 23 kuasa 13. Okay, lepas tu? Dapat 23 kuasa 17 per 23 kuasa 13. Okay, lepas tu? And then 23 kuasa 17 tolak 13. Dapat jawapan 23 kuasa 4. Ya, betul. 23 kuasa 4. So, mula-mula sekali, thank you Ariana. Okay, mula-mula sekali, disettlekan yang ini dulu. Yang ini maksudnya darab bukannya tambah. Hanya tanda tambah saja yang betul-betul kita buat tambah. Darab saja kita buat tambah. Kalau kurungan maksudnya kita kena darab. So, dia pun darab dapat dekat sini 12. Yang bawah ni dia terus tambah. Sebab tak ada apa-apa nak settle kan. So, boleh tambah terus. Okay, lepas tu dapat 13, dapat 12. Lepas tu terus buat 5 tambah 12 per 13. Lepas tu terus dapat 17 tolak 13. Kenapa tolak? Sebab ini per. Per maksud dia bahagi. Bahagi sama dengan tolak. Okay, so kita refresh sekali lagi untuk yang mana yang tak dapat tu. Saya tak tahulah tak dapat sebab apa sebenarnya. Kita tak boleh lagi. Ini. Okay. So, apa yang kita kena ingat kalau nak buat topik indeks ni, yang pertama sekali, mesti make sure asas tu sama. Kalau asas tak sama, tak boleh buat. Darab jadi tambah, bahagi jadi tolak, kurungan jadi darab tu tak boleh buat. Dia mesti asas sama. Asas tu apa? Nombor yang besar tu. Nombor yang kecil ni nama dia indeks. Yang ni nama dia asas. Ni kita dah buat dah nota minggu lepas. Ni. Asas sama. Ni kita dah kenal dah minggu lepas. Mana satu asas, mana satu indeks. Kita mesti dah kenal. Alright. Lepas tu, alright. So sekarang ni, kita nak belajar macam mana nak buat kalau nombor asas tu berbeza. Okey. Akan ada je soalan macam ni. Contoh, dalam buku fokus ni, itu kita dah buat sampai 13 kan? Tadi saya dah buka dah ni. Okay, hari tu kita dah buat sampai 13. So far yang hantar, baguslah. Yang dah hantar saya tanda lah. Yang tak hantar tu, sendiri mau fikirlah. Alright. Okay, so kita dah buat sampai 13. Tak ada masalah lah. Okay, 14 pun tak ada masalah. Just guna kalkulator saja. Tanpa menggunakan kan dia kata. Tapi sebenarnya dia nak tahu macam ni je. Punca kuasa 3, 64 kuasa 2. Tu je dia nak tahu. Okay. Okay. Seterusnya soalan nombor 15. Bila dia cakap permudahkan, apa maksud permudahkan tu? Kita kena kira sampai tak boleh nak kira dah. Macam contoh kan. X tambah X tambah Y. So X tambah X boleh jadi 2X tambah Y. So sampai sini sajalah jawapan yang terakhir dia. Maksudnya kita dah tak boleh dah nak kira. So itulah maksud permudahkan. Permudahkan tu maksudnya kira sampai tahap tak boleh kira dah. Sama lah juga dengan indeks. So indeks ni untuk A tak ada masalah. 15A ni tak ada masalah.
awak boleh kira sendiri. Okay, 15B pun tak ada masalah, boleh kira sendiri sebab dia punya asas tu masih sama. C pun tak ada masalah, D pun tak ada masalah. So 15 ikutkan tak ada masalah lah untuk kira. Ni yang saya bagi tadi. Okay, tapi untuk 16, dia ada sedikit kesukaran sebab asas dia dah berbeza. Which is yang ni 27, yang ini 9 dan yang ini 3. So bila asas dia berbeza, kita tak boleh nak pakai hukum indeks yang 6 tu. Yang tadi darab jadi tambah, bahagi jadi tolak, kurungan jadi darab. 1 per tu kalau naik atas jadi positif, kalau turun bawah jadi negatif. Punca kuasa kat bawah, kuasa dekat atas dengan lagi satu, N sama dengan kosong, N kosong sama dengan 1. So 6 ni tak boleh pakai selagi dia punya asas dia tak sama. So bila dapat soalan macam ni, macam nombor 16 ni, apa yang paling penting sekali awak kena buat ialah samakan asas dulu. Okay, so saya ajarkan macam mana nak sama. Saya ajar macam mana nak bagi asas tu sama. Okay. Saya rasa saya kena buka kamera kat belakang ni. Later. Okay. So tips untuk dapatkan asas sama satu saja, iaitu awak tengok nombor yang paling kecil. So sekarang nombor paling kecil berapa kat sini? 3 kan? So kita akan buat dia 3 kuasa berapa. Begitulah biasanya. Okay. So sekejap saya tukar kamera belakang. Okay. So nombor 1 ni first kali dia 27 kan? So kita nak tahu 3 kuasa berapa tu sama dengan 27. So kita try 3 kuasa 2. Oh, 3 kuasa 2 sama dengan 9. So dah dapat dah kat sini sebenarnya 3 kuasa 2. 3 ke ni? Berapa ni? 5 per 2, sorry. 5 per 2 bahagi 3 kuasa 4. Okay, so 3 kuasa 2 dapat 9. So saya pun dah tukar ya. Yang ini jadi 3 kuasa 2 dalam kurungan 5 per 2. Sebab dia 3 kuasa 2 ni yang untuk 9. 5 per 2 ni tak termasuk dengan 9 tu. Okay, kita pun padam kuasa 2, try kuasa 3. Oh, 3 kuasa 3 sama dengan 27. So dah dapat 27 sebenarnya kat sini. 3 kuasa 3, 2 per 3. Yang ini 27 ni, dia mesti dekat sini dalam kurungan. 9 ni mesti dalam kurungan yang ini. Yang luar tu bukan dia punya. Yang tu yang asal punya. Yang 27 dengan 9 punya. Faham tak? Macam mana nak tukar? Tips dia tengok nombor paling kecil. Okay, boleh tak? Okay. Okay. Soalan? Tak ada soalan lagi setakat ni. Okay. So bila dah dapat macam ni, saya padam balik ni. So bila dah dapat macam ni, barulah awak boleh kira. So 3 kuasa 3, 2 per 3 maksudnya 3 darab 2 per 3 darab 3, 2 darab 5 per 2 bahagi 3 per 4. Nampak? Sekarang ni asas dia semua dah sama. Barulah kita boleh settle downkan dia. So 3 darab 2 per 3 dapat 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 2 darab 5 per 2 dapat 3 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 4. So bila dah sampai macam ni, barulah kita boleh pakai hukum indeks yang pertama dan kedua. Darab jadi tambah, bahagi jadi tolak. So akan dapat 32 tambah 5 tolak 4. So last kali awak akan dapat 3, 7 tolak 4, 3 kuasa 3. Kalau kat sini, dia suruh apa? Cari nilai kan? So bila dia sebut nilai, maksudnya dia nak berapa? 3 kuasa 3 tu berapa? So akan dapat 3 kuasa 3 ni sebenarnya sama dengan 27. So inilah jawapan akhir dia. 27. Bukannya 3 kuasa 3 sebab dia minta nilai. Okay. Boleh dapat tak? Okay tak? Okay tak? Boleh, okay. Okay, faham ya? Okay. Next kita tengok lagi. Kita buat lagi ya. Okay, next. B ni. Kita tengok. Punca kuasa 8, 3. Okay, ni C kan? Okay. B ni saya rasa awak boleh buat sendiri kejap lagi sebab yang ni senang. Okay, saya tolong yang C. C ni susah sikit. Okay, C ni. Okay, awak nampak kat sini kan? 25 ada, 27 ada. Lepas tu 5 dengan 9 kan? So dekat sini kita ada nampak dua nombor yang kecil. Yang pertama 5 dan yang kedua 9.
Boleh ke 5 kuasa berapa jadi 9? Okay, cubalah 5 kuasa 1 jadi 5. 5 kuasa 2 akan jadi 25 dah. Dah tak jadi 9 dah. Maksudnya dalam 5 kuasa berapa-berapa tak ada 9 tu. So kat sini kita ada 2 pilihan nombor yang paling kecil. Ada 2 clue lah dia bagi kan. Okay, sebelum nak dapatkan clue tu, awak kena buat apa? Selesaikan apa yang boleh selesai dulu. Which is yang ini. Ingat, dia mesti untuk dua-dua So kat sini dia akan jadi 25 kuasa 2 darab 27 kuasa 2/3 darab 2 bahagi 5 kuasa 4 darab 9 5/2. Urutnya. Okay, so macam ni kan. Saya dah masukkan tadi, saya dah darab dulu. Okay, lepas tu barulah awak cari, ada tak 5 kuasa berapa dapat 25 ataupun 27. Okay. So saya pun tekan kalkulator. Tak perlu hafal tekan kalkulator je. So 5 kuasa 2, 5 kuasa 2 dah dapat 25. So maksudnya dekat sini sebenarnya 5 kuasa 2. 2 yang kat luar ni, 2 yang asal. 2 yang kat dalam untuk 5 kuasa 2 iaitu 25 tu. Lepas tu darab. Okay. So try pula. Ada ke 27 lah? Ni dah dapat 25 kan? 2 kan? So try 3. 3 dah 125. Maksudnya bukan dah. So kita try pula nombor yang kedua kecil. Nombor 9. So 9 kuasa 2. Okay, 9 kuasa 2 dapat 81 kan? So tak boleh juga. Okay. Bila dekat sini dah tak boleh untuk dua-dua nombor, apa yang awak perlu buat? Ialah pilih satu base yang baru. Yang ni biasanya dia akan pakai base yang lebih kurang je. Okay, sebenarnya ada dah tu kat atas ni. 27 dengan 9 ni kan boleh pakai base berapa? Boleh pakai asas berapa? Asas 3 sebenarnya. So, tukarkan 27 dengan 9 ni jadi asas 3. So, 27 tadi dia 3 kuasa 3. Saya tengok kat atas ni je. Saya ambil balik je soalan atas tu. Kalau tak percaya boleh tekan kalkulator lah. 3 kuasa 3 sama dengan 27. So, dekat sini sebenarnya 3 kuasa 3. So, 2/3 darab 2. Kira siap-siap. Dapat 4/3 bahagi 5 kuasa 4 darab 3 kuasa 2 5/2. Nampak tak? Dia macam pening sikit lah. Tapi kalau awak buat betul-betul, awak boleh faham apa yang awak buat. Okay. So ni saya padam balik Okay. So 27 yang asal dia ni 27. Saya dah tukar dia jadi asas 3. Sebab saya nak samakan dengan yang 9 ni. Asas 3. Kita tak nak bagi dia asas berbeza-beza. Kalau tidak, kita tak boleh cari nilai dan tak boleh permudahkan. Sebab tu, kita kena jadikan dia asas yang sama. Supaya paling mudah lah kita boleh buat. Last kali kita boleh kira cantik lah maksudnya. Okay. So ini akan jadi 5 kuasa 4 sebab 2 darab 2 Ini darab Sebab kurungan kan dia jadi darab lah. Lepas tu yang tu darab 3 kuasa 4 sebab 3 darab 4/3 bahagi 5 kuasa 4 darab 3 kuasa 5. Ini darab. Ini pun darab. Bukan tambah darab Okay. So bila dah dapat macam ni, barulah awak boleh guna hukum indeks tu. Yang hukum indeks pertama ke kedua sampailah ke 6 tu. Okay. So kita akan gabungkanlah yang mana yang sama. Asas dia. So sekarang ada 5 dengan 5 kan. So 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 4 kan. So akan jadi tolak 4. Okay, kalau tak faham, saya buat satu-satu. Bahagi 5 kuasa 4 darab 3 kuasa 4 darab 3 kuasa 5. Nampak tak? Saya hanya susun balik saja. Ingat, simbol yang kat depan ni, nombor belakang ni yang punya. Ni dia punya. Bukan simbol kat belakang tu nombor depan yang punya. Bukan Simbol kat depan, nombor belakang yang punya. So sebab itulah, bila saya pindahkan 5 kuasa 4 ni, dia akan jadi bahagi 5 kuasa 4. Sebab bahagi tu 5 kuasa 4 punya. Okay. So bila dah sampai sini, baru dah boleh buat 5, 4 tolak 4 sebab dibahagi. Darab 3, 4 tambah 5. Okay, 5, 4 tolak 4 jadi kosong. So, tinggal 3, 4 tambah 5 je jadi 3, 4 tambah 5 dah dapat 9. So, dia minta nilaikan kan? So, mesti dah 3 kuasa 9. So, dapat 19,683. Inilah jawapan akhir dia. Okay. Ada soalan tak? So far semua orang okey ke?
Okey. Okay. Aisyah Safia okey tak? Faham tak? Aiman? Aiman Sulambat. Okey, teacher. Okay. Aiman dan Alif Aiman okey tak? Muhammad Arif? Okey, cikgu. Anis? Yasmin? Boleh ke? Okay, boleh Okay, so boleh salin dululah macam biasa. Saya bagi tiru dulu. So tips dia tengok nombor yang paling kecil. Kalau tak boleh juga cari satu nombor yang semua orang boleh jadi asas dia. Satu nombor yang asas dia boleh jadi semua orang. Salah cakap. Asas dia boleh jadi semua orang. Contoh macam 27 dengan 9 tadi. Tak ada 9 kuasa berapa dapat 27. Tapi 3 kuasa 3 dapat 27. 3 kuasa 2 dapat 9. So gunakan jadi asas 3. Perlu hafal tak macam mana nak tukar asas? Tak perlu pun. Tekan je calculator. 3 kuasa berapa dapat berapa. 2 kuasa berapa dapat berapa. So memang kena try and error. Tak perlu hafal Okay, so saya bagi masa 3 minit untuk salin. Sebelum saya suruh buat kerja. Alright. So sekarang saya nak you all buat B dengan D. 16, B dan D dan 17. 16, B dengan D dan 17. 16, B dengan D and 17, A, B, C, D. Okay? Boleh mula buat sekarang.
Dah siap boleh angkat tangan dan hantar jawapan. Jangan malas Waktu kelas je you all kena fokus betul-betul ni. Right. That's BD 17 ABCD. Ya Allah, patut dah salah. Betul. Dua. Saya rasa macam ada salah ni. 25, 2. Ha. 5. Salah kira. Cikgu, Ya. mana soalan? Awak tak ada buku ke? Ada saya je soalan sempat salin. Oh. Soalan apa tu? Ni, soalan ni. Awak ada buku ke tak ada? Tak ada. Oh, tak ada. Okey, ambil dulu. Cikgu dah. Dah, okey.
Okay, dah siap boleh hantar ya. Yang saya suruh buat tadi. 6 soalan je. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya tunggu semua orang hantar ya. Ini kerja kelas. Sebelum saya proceed yang lain.
Oh, termati. Danish, dah sampai mana Danish? Danish, dah sampai mana Danish? Mak Danish. 16D. Berapa? 16D. 16D, okay. Aiman dah sampai mana Aiman? Tak boleh buka mic, type cepat-cepat sikit. Aiman? Aisyah Safia? Dan nombor berapa dah? 17A. 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 Okay, Alif Aiman? Siapa yang tak type saya kick Okay, 16D. Okay, Ariana? 17C. 17C. Aira Kaisara? 17A. Darwish? Darwish dah sampai nombor berapa? 16D. Haziq Nizam? 16D. 16D. Okay, Muhammad Haziq? 16D. Muhammad Arif? Arif? Anis? Sampai nombor berapa dah? 16D. 16D. Yasmin? 16D. Adam? Tak dengar. Sekali lagi dah. 17B. 17B, 17A. Okay. Aiman, nombor berapa Aiman? Tak ada lagi Aiman ni. Aiman saya kick awak. Waalaikumsalam. Inilah berzaman ni pergi sekolah tak hantarnya. Dah siap berangkat tangan Kertas dengan pen pun tak ada, Kak Aiman.
Dah siap angkat tangan saya tunggu. Dah siap boleh angkat tangan ya. Cepat sikit.
Saya bagi sampai 9.30 ya. Lepas tu saya akan tunjuk jawapannya. Yang dah siap boleh angkat tangan. Nak semak boleh hantar. Ada minit lagi ya. Dah siap angkat tangan ya. Dan boleh hantar jawapan.
teacher tak faham 17A dengan 17B. Okay. Ya, Ariana. 17A ni, awak kena buat dia satu-satu dulu. Ni kan ada dua, ni depan ni saya rasa tak ada masalah ni. Awak boleh buat. Yang ini, mungkin yang ni susah sikit. Okay, yang ni masukkan dulu nombor dia. Okay. 2 ni pun ada juga 6. Sebab sekarang ni P ni asas. 2 ni bukan asas. So 2 tu kalau kita masukkan, kita nak darab 6 tu, 2 tu pun automatik akan ada 6. So jadi 2 kuasa 1 darab 6. So akan dapat 2 kuasa 6. So 2 kuasa 6 ada nombor dia kan. So guna je lah nombor tu terus. Itu selesaikan macam biasa je. So dia akan ada nombor 2 kuasa 6 tu dapat tengah kereta 2 kuasa 6 dapat 64. So jawapan dia akan ada nombor 64 tu. Sebab 64 tu tak boleh buang lah sebab dia satu je nombor, dia bukan asas. Okay, untuk D, saya tahu tanya apa. Okay, D. Okay, saya rasa mungkin awak tak faham yang ni. Awak tak faham yang mana Ariana? Yang D ni. Mana yang awak tak faham? Kat bahagian atas tu. Okay, bahagian atas D. Lepas Okay. selesaikan. Okay, lepas selesaikan. Lepas tu? Jadi macam dapat dapat XY kuasa 4 darab X kuasa 8, Y kuasa 5. X kuasa 8. Apa X kuasa 8? 5 darab Silap. 3 berapa? Silap. 15. Okay. So awak akan dapat X Y kuasa 4 darab X kuasa 3. X kuasa 3 berapa dah? X kuasa 15. Y kuasa 5 kan? Macam ni kan? Okay. Antara X, Y ni, apa hubungan dia? Operasi apa yang menggabungkan X, Y tu? Darab. Darab. So sebenarnya kat sini, X darab Y kuasa 4 darab X kuasa 15 darab Y kuasa 5. So sekarang boleh selesaikan tak? Boleh. Boleh kan? Yang bawah tahu tak macam mana nak buat? Tahu. Okay. Okay, so dah habis masa dah. Semua orang tak sempat nak siapkan. Okay, tak apa. Okay. So saya akan mulakan penerangan dia. Okay, so kita mula dengan soalan B. Punca kuasa 8/3. Punca kuasa 8/3. Rasa susah hidup aku ni tak dalam buku je rasa buku. Okay. Punca kuasa 8 kuasa 3 bahagi 16 darab 2 1/2. Okay. Kat sini kita nampak dia punya asas dia berbeza-beza. So bila asas berbeza, mesti pilih satu asas yang sama lah. Baru kita boleh selesaikan. So macam mana nak pilih? Saya cakap apa? Tengok nombor paling kecil. So saya pun try lah. Saya tunjuk saya try macam mana saya try. Okay, saya pun try. 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2 dapat 4. Kita tak nak 4, kita nak 8 dengan 16. Okay, 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 3 dapat 18. So maksudnya kat sini dia 2 kuasa 3. 3/2. Kenapa jadi 3/2? Sebab ini punca kuasa 2. So jadilah kuasa 2 kat bawah ni. Per 2. Okay. Lepas tu bahagi. Okay, try cari pula. Berapa? 2 kuasa berapa sama dengan 16? 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4. Oh, 2 kuasa 4 sama dengan 16. So kat sini dapatlah 2 kuasa 4 darab 2 1/2. Okay. Bila dah dapat macam ni, bolehlah terus selesaikan macam biasa. So, 3 darab 3/2 akan dapat 9/2. So, dapat 2 9/2 bahagi 2/4
darab 2 1/2. Lepas tu terus tukar 2 9/2 tolak 4 tambah 1/2. Perlu rusing tak nak tambah nombor bulat dengan nombor pecahan? Tak perlu. Just masuk kalkulator je. 9/2 tolak 4 tambah 1/2. So awak akan dapat 2 kuasa 1. So dia suruh cari nilai kan. So tekan kalkulator 2 kuasa 1 dapatlah 2. Gitu je buat dia. Yang penting kena tukar dia kepada asas yang sama dulu. Memang kalau awak masuk kalkulator ni dapat je sama jawapan dia 2. Tapi kita nak jalan kira. Sebab ingat matematik kalau tak ada jalan kira boleh jadi salah. Tapi kalau ada jalan kira jawapan salah boleh lagi dapat markah. Tapi tak dapat full mark lah. Contoh 4 dapat 3 ke. Sebab kita memang nak tengok jalan kira supaya tahu. Oh dia ni faham ke tak faham. Jangan pandai gunakan kalkulator je. Gitu Okay, so dapatlah. Ni soalan nombor apa tadi? 16B. So dapatlah 2 jawapan dia. Okay, next saya suruh buat tadi B dengan C kan. Okay, so saya pun buat C pula. 16C. Okay, soalan dia 23 kuasa 5 darab 23 3 4 per 23 10 darab 23 3. So nampak kat sini asas dia semua sama 23, 23 dan 23, 23. So semua dah pakai 23, perlu tukar ke? Tak perlu tukar, tak payah tukar, tak payah sibuk-sibuk nak tukar kalau dah sama tu. Yang berbeza sahaja kena tukar. Sebab kalau asas tak sama, kita tak boleh nak pakai 6 rules of index tu. Rules of indices tu, hukum indeks tu. Okay, so kat sini terus selesaikan saja. 23, 5 darab 23, 3 darab 4 per 23, 10 tambah 3. Saya buat satu-satu, atas buat sekali, bawah buat sekali. Kenapa 10 tambah 3? Sebab tengah-tengah ni dia darab, sebab tu dah tambah. Lepas tu 23, 5 darab 23, 12 per 23, 13. Nanti kalau awak dah pro, awak boleh terus buat short sikit lah jalan kiranya. Ni macam panjang sikit kan. Kalau dah pro nanti, boleh terus selesaikan satu-satu terus. Macam tu. Tapi ni tengah belajar kan. So 23, 5 tambah 12 per 23, 13. So kat sini akan dapat 23, 17 per 23, 13. So per tu maksudnya bahagi 23, 17 tolak 13. So dapat dah 23, 17 tolak 13. 23 kuasa 4 dan masukkan dalam kalkulator 23 kuasa 4 dapat 279,841. Kenapa saya kira? Sebab soalan tu sendiri dia sebut nilai. Cari nilai. Atas ni. 16. Cari nilai. Bila dia sebut cari nilai, maksudnya ya Allah, saya salah salin soalan ke? Saya salah soalan 15. Astaghfirullahalazim aku ni. Saya buat soalan 15 tadi. Salah. Sorry. Ini korang dah buat dah. Astaghfirullahalazim. Oh iyalah. Aku dah tengok dalam buku tak salah tengok nombor. Sorry salah 16C. 16C. 4. Tak siapa pun tegur saya salah. 4 2/3 darab 2 5/3 per 32 2/5. So mesti tukar semua tu jadi base yang sama. So sekarang paling kecil berapa? 2. So kita try lah 2. Tengok dapat tak? Apa-apa base 2 untuk dapatkan 4 dengan 32. Okay. So try 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2 dapat 4. So maksudnya kat sini 2 kuasa 2 2/3 darab 2 5/3 per, okay, try pula 2 kuasa 5. Okay, 2 kuasa 5 dapatlah 32. Kalau korang ni tak payah try terus 2 kuasa 5. Saya try je. So 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Oh, dapatlah 32. Gitu. So 2 kuasa 5, 2/5. Gitu. Okay, lepas tu bila dah dapat macam ni, barulah boleh teruskan pengiraan. Sebab kita dah dapat dah semua asas dia sama. Baru boleh guna hukum indeks.
So 2 darab 2/3, 2 darab 2/3 dapat 4/3. So 2 4/3 darab 2 5/3 bahagi 2, 5 darab 2 bahagi 5 dapatlah 2. Okay. So bila sampai sini, boleh terus selesaikan. Nak selesaikan atas dulu baru bawah boleh, nak selesaikan semua sekali pun boleh. So saya selesaikan semua sekali. 2 4/3 tambah 5/3 tolak 2. Sebab apa tolak? Sebab dia bahagi. So 4/3 tambah 5/3 tolak 2. So dapatlah 2/1. So sama dengan 2. Soalan sama ke saya buat ni? Oh, soalan lain. Tapi jawapan dia sama. Okay. Sama juga jawapan dia. 2/1. 2. Okay. So settle untuk 16. Ada soalan tak? 16. Sebelum saya masuk 17. Okay semua? Ada. Okay? Okay. Ada Okay, so far semua orang dapat sama Kalau ada yang dapat berbeza, bagi tahu saya ya. Okay, next. Nombor 17. Okay, 17A. Zoom sikit. Okay. P kuasa 3, Q negatif 4. Darab 2P 2/3 Q dalam kurungan 6. Okay. So bila macam gini, apa yang awak perlu buat? Bawah sikit. Okay. So bila macam gini, apa yang awak perlu buat? Tengok apa yang kena selesaikan. Nampak ada kurungan tu kan? So kena masukkan dulu nombor dalam kurungan tu. Ingat, masukkan untuk semua. Termasuklah untuk yang asas dan bukan asas. So sekarang ni 2P 2/3 ni yang asasnya P sahaja. 2 ni bukan asas. Sebab itulah 6 ni akan pergi dekat 2, akan pergi dekat 2/3 dan akan pergi dekat Q. Sebab 2 tu bukan asas dia. Tapi P tu betul asas. So dia tak akan pergi dekat P dah, dia akan pergi dekat 2/3. So kat sini awak akan dapat P kuasa 3 Q negatif 4 darab 2 kuasa 6 P 2/3 darab 6 dan Q kuasa 6. Sebab apa? Q tu kuasa 1 kan? 1 darab 6 terus 6 je lah. Saya buat terus dia. Okay. So P kuasa 3 Q negatif 4 darab. Okay, terus masukkan kereta. 2 kuasa 6 akan dapat 64. P 2/3 darab 6 akan dapat 4. Q 6. Okay. Kat sini barulah kita boleh decide nak buat tambah ke, tolak ke, macam mana. Okay, so terus je. P dengan Q negatif 4 ni sebenarnya dia akan jadi, sebenarnya operasi apa yang ada tengah-tengah tu darab. P3 darab Q negatif 4 darab 64 darab P kuasa 4 darab Q kuasa 6. So bila semua darab, maksudnya kita akan buat tambah je lah semua. So gabungkan ataupun pindahkan dekat mana yang asas dia sama. Okay, so contoh 64 ada asas tak? Tak ada kan? 64 tu nombor saja, dia tak ada apa-apa. So terus letak 64 kat depan. 64 darab P kuasa 3 darab P kuasa 4. Saya gabungkan yang dekat-dekat dulu. Q negatif 4 darab Q 6. Bila kita susun, automatically kita tak akan tinggal apa-apa. So bila susun tu boleh terus cancel. Oh 64 aku dah guna. P3 dah guna, P4 dah guna, Q negatif 4 dah guna, Q6 dah guna. So make sure rajinkan buat macam ni. Bukannya awak cancel tu, janganlah cancel macam ni. Nanti tak nampak jalan kira awak. Cancel sikit je untuk awak punya bantu awak lah kira nanti. At least tak ada benda yang tertinggal. Tak ada masalah pun. So 64, P kuasa 3 tambah 4. Q negatif 4 tambah 6. Okay, so dah akan dapat 64. P kuasa 7. Q kuasa 2. So inilah jawapan akhir dia. 64, P kuasa 7, Q kuasa 2. Okay, ada masalah tak? Yang lain? Tak ada kan? Okay je kan? Kalau tak faham bagi tahu je, jangan senyap je. Kalau awak tak bagi tahu, saya tak tahu awak tak faham. Okay. Okay, so itu untuk A. Okay, seterusnya kita akan buat untuk B pula. Kalau saya laju saya bagi tahu B 28 T kuasa 5
per, zoom sikit, 7T darab punca kuasa 4 T kuasa 3. Mak terpanjang sangat nak buat punca kuasa 4 ni. 8. Kuasa 8. Alright. So macam begini kena ingat. Siapa yang asas dia, siapa yang bukan. So asas dia adalah T. 28 dengan 7 tu bukan asas. So boleh terus bahagi je. 28 bahagi 7. Awak akan dapat 4. So kat sini dia akan jadi 4 T kuasa 5 per, ni 5 buruk-buruk orang tak faham. T darab, so saya terus pindahkan T 3/4 darab 8. Kenapa 3/4? Sebab punca kuasa 4 tu dia akan duduk dekat bawah. Sebab tu kena tahu hukum dia tu apa dia. Okay, so awak akan dapat 4 T kuasa 5 T darab 3/4 darab 8, awak akan dapat 6. Darab T 6. So akan dapat 4T kuasa 5 per T1 tambah 6. Kenapa 1? Sebab ini dia ada kuasa tapi kuasa 1. Kita tak tulislah kuasa 1. Ingat kalau kuasa kosong dia tak akan jadi T, dia akan jadi 1. So kalau T kuasa 1 ataupun 5 kuasa 1 akan jadi 5. Tapi 5 kuasa kosong akan jadi 1. Sebab tu kena tahu hukum tu. Okay, so awak akan dapat 4T5 per T7. Okay, 4T5 tolak 7. So 4T negatif 2 atau 4 per T kuasa 2. Sebab dia dekat atas dia negatif kan. So pindahkan ke bawah jadi positif. Gitu sahaja. Boleh je. Jawapan yang ini pun diterima, yang ini pun diterima. Tak ada masalah. Asalkan betul cara penulisan tu. Okey. Okay, ada soalan tak? Nombor 17B. Okey. Darwish, okey Darwish. Yang pula. Pening sikit. Pening kat mana tu Darwish? Cara kira. Nak saya tunjuk sekali lagi ke? Okay, boleh. Okay, so saya pandang balik ya. Saya buat slow Mungkin saya laju kot. So 4 ni saya tulis cantik sikit 4 ni. Gitu. Okey. So mula-mula sekali kalau kita nak buat soalan ni, jangan keliru antara asas dengan bukan asas. So asas tu nombor ataupun huruf yang pegang kuasa, yang pegang indeks. So contoh saya bagikan 16 kuasa 3. So 16 ni asas. 3 ni indeks. Okay. Ini kalau macam ni. Contoh pula saya bagi 16 M kuasa 2. So M ni asas. 2 ni indeks. 16 ni bukan asas. 16 ni hanyalah nombor biasa saja. Nombor biasa. So dekat sinilah tak boleh keliru yang mana satu asas, yang mana satu bukan. Sebab asas dia akan pegang indeks. Kalau tak ada apa-apa indeks dekat dia, maksudnya dia bukan asas. Dia hanyalah nombor biasa ataupun huruf biasa sajalah. Okay, di kuasa 1 je macam tu. Okay. Right, so kat sini. Okay, so kat sini kita boleh terus buat. Okay, so saya salin balik lah. Saya buat satu-satu Okay, 28 T kuasa 5 per 7T darab. So yang ini kan punca kuasa 4 T kuasa 3. So kita akan jadikan dia T 3 kuasa 4. So T 3 per 4. 3/4. Sebab dia punca kuasa. Ingat punca kuasa mesti duduk bawah. 8. Sampai situ. Okey. Ni 3/4 tu ambil daripada punca kuasa 4 kuasa 3 tadi tu. T kuasa 3. Okey, lepas tu boleh terus buat 28 T kuasa 5 per 7T darab. Okey, so terus
Kira yang ni. 3/4 darab 8. So awak akan dapat T kuasa 6. Okay. So ingat. Sekarang ni asas dia T. 28 dengan 7 tu bukan asas. 28 dengan 7 tu hanyalah nombor saja. So boleh terus je bahagi. 28 bahagi 7. Kenapa bahagi? Sebab dia ada per. So 28 bahagi 7. Lepas tu T kuasa 5 per T darab T kuasa 6. Okay, so 28 bahagi 7 akan dapat 4. 4 T kuasa 5. So bawah ni T darab T kuasa 6. So ingat, darab akan jadi tambah. So 4 T kuasa 5. T1 tambah 6. Dia ni 1 sebenarnya, bukan kosong. Sebab ingat, kalau apa-apa yang kuasa kosong, dia sama dengan 1. Contoh kalau sebab T kuasa kosong sebenarnya dia sama dengan 1. Tapi kalau T kuasa 1 sama dengan T lah. Sebab itulah dia bukannya T kuasa kosong. Okey. Lepas tu tambahlah 4 T kuasa 5 per T kuasa 7. So per tu bahagi kan. So bahagi akan jadi tolak. So 4 T kuasa 5 tolak 7. Kenapa boleh terus tolak? Sebab dia asas yang sama iaitu T. Sebab tu saya cakap 4 dan 28, 7 tu bukannya asas. Itu hanyalah nombor. Okay, so terus kira 4 T 5 tolak 7 akan dapat negatif 2. So macam ni kan negatif 2 kan? Atau awak boleh tulis jawapan 4 T kuasa 2. Macam gini. Tak ingat. Kalau T duduk kat atas tu negatif 1, dia akan jadi 1 per T. Ni dalam hukum indeks juga. Sebab tu dah kena tahu hukum indeks tu. Okay. Aisyah Safia, okay Aisyah Safia? Okey je cikgu. Okay. Alright. So soalan B settle. Okay, next soalan C. Yang mana tak sempat salin nanti tengok recording ya. Kat minit-minit akhir dah ni. Okay. C soalan dia. A kuasa 3, B 1/2, kuasa 4. Betul 4 saya ni. Kuasa 4 per A kuasa 5. A kuasa 5. B kuasa 6. So, mula-mula sekali, masukkan dululah. Masukkan ni darab lah, bukan tambah. Dia akan dapat A 3 darab 4. B 1/2 darab 4 per A 5. B 6. Okay. So, akan dapat 3 darab 4, 12. A 12. B 1/2 darab 4, 2. A 5, B 6. Lepas tu boleh terus gabungkan lah. Maksud gabungkan tu buat je satu baris je. So A 12 tolak pula dah. Bahagi A 5 darab B 2 bahagi B 6. Nak buat terus tambah tolak pun tak ada masalah. So akan jadi A 12 tolak 5, B 2 tolak 6. So akan dapat A 7, B negatif 4. Boleh jawab macam ni atau A 7 per B 4. Boleh juga. Terpulang nak jawab yang mana-mana pun tak apa. Tak ada masalah pun. Dia tak ada minta pun dia nak yang macam mana. Okay. So ini betul, ini pun betul juga. Alright, next. So C dah siap. Okay, tinggal D. Satu lagi. Ada soalan tanya tau. Jangan buat-buat faham je korang ni. So, X, Y kuasa 4. Saya cakap siap-siap bab indeks ni sangat penting tau. Sampai SPM pun you pakai lagi. Darab X kuasa 3, Y 5 per punca kuasa X, Y 6 ke ni? 6
punca kuasa 8. Buat indeks ni jangan kalut je cerita dia. Kena buat slow-slow. Baru awak tahu apa yang awak nak buat. Okay. So, mula-mula sekali, selesaikan apa yang boleh diselesaikan dulu sebelum kita nak tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi macam tu. So, masukkan dulu yang luar kurungan ni. Buat satu-satu lah. Buat atas dulu baru buat bawah. Okay, so dia akan dapat X, Y 4 darab X 3 darab 5, Y 1 darab 5 per, saya terus tukar bawah tu, X 1 per 2, Y 6 per 2. Kenapa X 1 per 2, Y 6 per 2? Sebab punca kuasa X tu, dia sebenarnya punca kuasa X darab Y 6. So X ni kuasa 1. So sebenarnya sama je dengan punca kuasa X darab punca kuasa Y 6. Sama je benda yang sama. Cuma sekarang ni saya pisahkan supaya awak senang. Okay. So lepas tu sini 8. Kat luar 8. So selesaikan satu-satu. Okay. X, Y 4 darab X 15 darab, tak boleh darab pun tak apalah. Tak kisah pun. Y 5 per, okay. So barulah masukkan ini ke dalam. So 1 per 2 darab 8 dapat 4. So X 1 per 2 darab 8 saya tulislah. Y 6 per 2 darab 8. Dia akan dapat X Y 4 darab X 15 Y 5 per 1 per 2 darab 8 4. So X 4 Y 6 per 2 darab 8 Y 24. So dekat sini barulah kita pindahkan jadi satu je. So ingat XY tu dia sebenarnya darab tau. So apa yang perlu buat? Selesaikan atas dulu. Okay, selesaikan atas dulu. Selesaikan ini dulu. Okay, X1. Untuk X1, X darab X kuasa 15 darab Y kuasa 4 darab Y kuasa 5 per X kuasa 4 Y kuasa 24. Okay, so dah akan jadi X1 tambah 15 Y 4 tambah 5 per X4 Y 24. So akan dapat X16 Y 9 per X4 Y 24. So saya pindah tepi ni So akan dapat X16 tolak 4 Y 9 tolak 24. So 16 tolak 4 dapat 12. X12 Y 9 tolak 24 dapat negatif 15. So ini jawapan ni terima juga. Ataupun X12 per Y15. Also accepted. Okay, dapat tak? Kena buat slow. Okay, ada soalan tak? Lagi 30 minit lagi. Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Okay, Aira boleh. Okay, semua orang dapat tak kira ni tadi? Okay, jujur. Siapa yang tak dapat kira, tulis dekat chat box, saya nak tengok. Berapa yang tak dapat kira? Tulis. Yang mana tak dapat kira? Kalau boleh kira semua, tulis. Boleh semua. Kalau tak boleh, tulis nombor berapa yang tak boleh. Daripada saya bagi tadi, 16, B dengan D, 17, A, B, C, D. Yang mana tak boleh tu, tulis. Okay, saya tak dapat kira 17 A, 17 D. Macam tu ke? Okay, boleh tulis sekarang. Saya bagi masa 1 minit. Tulis. Kalau boleh, tulis boleh. Kalau tak boleh, tulis tak boleh. Tak boleh kira siapa. Tak boleh kira yang mana. Saya nak tengok you all ni boleh kira ke tak boleh kira sebenarnya. Macam left je. Ada.
Tak boleh kira yang mana. Bagi tahu. Kalau boleh kira semua, tulis boleh kira semua. (17D) tak dapat kira, 16B tak dapat kira, 17D tak dapat, tak boleh 17D dengan B, tak boleh kira 17D, A dengan D, 16D dengan 17D, 17B dengan D. Oh, ramai yang bermasalah pada 17D ya. 2, 4, 6, 8, 9, baru 9 orang je. 10, lagi 5 orang lagi. Tulis, apa yang tak boleh kira? Dua, 4, 6, 8, 10, 11. Sikit lagi yang lain. Tulis sikit sampai mana yang tak boleh kira. Okey. So ramai yang tak boleh kira 17D lah. Okay, so far okey dah. Dah faham tak Yasmin tadi 17D ni Yasmin? Yasmin, faham tak tadi 17D? Faham. Okey, boleh ya. Arif, okey tak Arif 17D? Dah boleh tak Arif? Boleh buka mic ke dia ni? Dah faham dah sikit. Okey. So kena praktis lagi. Okey. So sekarang saya nak minta awak buat. Sekejap saya nak pilih soalan. Buat yang ni lah. Okay, buat soalan 30 sekarang. Nampak tak? Dekat sini, asas dia semua lain. So, kena carilah asas dia berapa. Guna apa? Guna kalkulator. Tengok nombor paling kecil. So, macam 27 dengan 32 kan. Try dah 27 tu. Ada tak 27 kuasa 2? Tak boleh kan? So, pilih nombor lain selain 27 dan 32 tu. Okay. So, saya bagi masa 10 minit untuk 4 soalan ni. Lama kan? 10 minit. 10, 12 saya nak tanya. Saya siap sampai mana dah? Okay, boleh mula sekarang.
Okay, 5 minit lagi. Okay, 2 minit lagi. Okay, 1 minit lagi.
Okey, saya tanya. Sebentar. Cikgu soalan dia tak nampak. Oh, sorry. Perasan pula WhatsApp ni. Message ni. Saya nak tanya. Tunggu saya tunjuk. Okey, Danish, siap dah? Tinggal D. Dengan D. Okey, Aisyah Safia. Soalan C. C. Alif Aiman. B. Wait, cepat sikit Alif Aiman. Lamanya 10 minit awak ambil masa. Ariana. C. C. Aira Kaisara. D. B. B ke D Aira? Laju. Okey. Darwish. B. Cepat sikit Darwish. Haziq Nizam. C. D. Haziq, Muhammad Haziq. B. Muhammad Adam. B. 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 Bola ke dadu Adam? Bola. Nampak juga ni. Cepat sikit. Arif. Anis. Soalan C. C. Okey. Kita bagi lagi 5 minit lagi. Dan juga ni. Okey, 9 minit lagi. Saya akan tunjukkan pula. Saya nak menunjuk pula. Saya akan bagilah jawapannya. Okey. So, saya akan mula tunjukkan. Alright. So, kita mula dengan 30A dulu. Okay. So, first thing first, kena cari dulu dia tu kuasa berapa yang sama kita boleh pakai. Menggunakan hukum indeks maksudnya dia nak asas yang sama. Okay. Asas yang sama. Sikit. Okay. So, kita try lah. Nombor paling kecil kan 27. So, saya pun try. Saya tunjuk kat korang. Sini saya try. Okay.
27 kuasa 1 dapat 27. 27 kuasa 2 dah dapat 700. 29. Kita nak 32 je. Okay, so kita pun try. 3 pula lah. Sebab kita tahu dah. 3 kuasa 4 tadi dapat, 3 kuasa 3 tadi dapat 27. So try 3 kuasa 4. Okay, dapat 81. Maksudnya salah lagi lah. Bukan lagi. Okay, bukan lagi Okay. So berdapat berapa? Ariana dapat berapa? Ariana buat macam mana? Ariana? Buat macam mana? Berapa kuasa berapa? Untuk 32 tu saya buat 2 kuasa 5. Untuk 27, 3 kuasa 3. Okay. Kenapa awak buat 2 kuasa 5 dengan 3 kuasa 3? Sebab entah. Tanya sebab kita nak cancelkan nombor bawah ni. Ni kan, kuasa 5 ni. Okay. Kan tadi Ariana cakap macam ni. 2 kuasa 5 kan? 2 kuasa 5, 32 kan? So dia pun buatlah. 2 kuasa 5 dalam kurungan 4/5. Darab. Okay, 27. 2 kuasa 3, dia akan dapat 3 kuasa 3 tadi kan? 3 kuasa 3. 2/3. Sebab dia suruh juga guna hukum indeks tu. Kalau dia tak suruh guna hukum indeks tu, boleh dia kira terus guna kalkulator. Sekarang ni dia suruh guna hukum indeks. So 2 kuasa 5 darab 4/5, awak akan dapat 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 2. 3 darab 2/3 dapat 3 kuasa 2. So dekat sini dah tak boleh kira macam mana kan. So barulah boleh darab sama. Darab sama pula dah. Barulah boleh buat macam ni. Okay, barulah boleh kira macam ni. 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 2. Barulah boleh kira macam ni. Maksudnya kita dah tak boleh dah nak permudahkan dia. Dah habis dah permudahkan dia tu. So, buatlah macam gini. Baru boleh kira. Sebenarnya boleh je kira daripada sini. Terus masukkan je nombor dia. Tapi dia nak menggunakan hukum indeks. So, dekat sini mana kita guna hukum indeks? Ini. Darab ni. So inilah hukum indeks yang kita duk guna. Mesti ada hukum indeks tu. Tak boleh tak ada. Okay. So dapatlah jawapan dia 144. Gitu. Saya tak tahulah yang lain kalau ada guna yang lain. Tapi macam ni lah sebenarnya buat dia. 2 kuasa 5 sebab kita nak hapuskan 5 bawah tu. 3 kuasa 3 nak hapuskan 3 bawah tu. Alright. Okay, so seterusnya kita cari pula 625. Ada tak 5 kuasa berapa dapat 625? Okay, so kita try. Okay, saya try 5 kuasa 4 dapatlah 625. So sebenarnya kat sini 5 kuasa 4 1/4 darab 5 kuasa negatif 1. Ataupun boleh tukar 5 kuasa negatif 1 ni. Nak kata gunalah hukum indeks tu jadi 1/5. Gitu. Sama je. Tak senang pakai je 5 kuasa negatif 1. Tak boleh nak. Tukar kamera pula dah. Okay, so 5 kuasa 4 darab 1/4 akan dapat 5 kuasa 1 darab 5 negatif 1. So awak akan dapat 5 kuasa 1 tambah negatif 1. Awak akan dapat 5 kuasa 0. So dapatlah jawapan dia. Jelas sekali 1. Sebab apa? Apa-apa nombor kuasa 0 akan dapat 1. Okay. Boleh tak? Ada yang dapat lain tak? Panasnya. Ingat betul. Okay, boleh Alright, next question. C. Okay, C ni pula kena tukarlah 9 tu jadi asas 3. So 3 kuasa 2. Dapat 9. So 3 1/3 darab 3 kuasa 2 dalam kurungan negatif 1/4 darab 3 1/6. Okay, so masukkan dulu yang ini. Darabkan dulu. So akan dapat 3 1/3 darab 3
2 darab negatif 1/4 akan dapat negatif 1/2. 3 negatif 1/2 darab 3 1/6. So darab semua tu maksudnya dia tambah lah. So just tambah je. 3 1/3 tambah negatif 1/2 tambah 1/6. Masuk je dalam kalkulator. 1/3 tambah negatif 1/6. Sorry, 1/6 tak ada 1/2. Tambah 1/6. So kat sini akan dapat 3 kuasa kosong. So sama dengan 1. Okay. So last 81 negatif 3/4. 49 negatif 1/2. 2/3 kuasa negatif 1. So bawa masuk dulu negatif 1 tu dekat dalam. So ini negatif 1, bawah ni pun negatif 1 juga. So awak akan dapat 81 negatif 3/4 bahagi 49 negatif 1/2 darab 2 negatif 1/3 negatif 1. Ingat dua-dua ni dia adalah asas. Sebab kuasa dia 1. Okay. So try lah 81 tu berapa kuasa berapa. Clue dia senang nak tahu kan. Tengok ni lah 4 ni. Cuba cari dulu berapa kuasa 4. So saya try dulu 3 kuasa 4. Okay, 3 kuasa 4 dapat 81. Saya tengok bawah tu je sebenarnya. Sebab kita memang nak hapuskan bawah tu. Biasanya lah. So 81 pula dah. 3 kuasa 4 negatif 3/4 bahagi. Okay, so bawah tu 2 kan. So try pula. 3 kuasa 2 tak dapat. 4 kuasa 2 16. Okay. Try pula 5 kuasa 2 25. 6 kuasa 2 36. 7 kuasa 2 49. So dia 7 kuasa 2. Macam mana saya tahu kuasa 2? Saya tengok nombor bawah ni. So dia 7 kuasa 2 negatif 1/9 darab. Alamak, ni nak kecilkan sikit lah ni. Pecah lah. 2 negatif 1/3 negatif 1. So darab 2 negatif 1/3 negatif 1. Alright. So sampai sini. Dah tak muat pula makcik ni. Okay, so ini darab masuk dalam dulu. Selesaikan yang ini. 9 bawah ni. 2. Okay, so bila darab jadi cancel lah. Dapat 3 kuasa negatif 3 bahagi 7 kuasa negatif 1 darab 2 negatif 1/3 negatif 1. Okay, sampai sini boleh kan? Sebab saya dah darab dah tu. Bagi dia cancel darab je. Okay, so dekat sini kita dah tak boleh nak permudahkan dah. Dah tak ada dah base yang sama. So semua dah berbeza. So boleh terus masukkan dalam kalkulator. 3 kuasa negatif 3 dah bahagi 7 kuasa negatif 1 darab 2/3 kuasa negatif 1. So awak akan dapat jawapan dia. Sekejap, saya nak tengok kalkulator. Okay, so awak akan dapat jawapan dia 7/18. Sekejap saya tunjuk kalkulator saya tekan macam mana. Mak terpadam lah pula. Okay, ni saya tunjuk kalkulator. Macam mana saya tekan? Ni nampak ni. Saya tekan sebiji-sebiji sama macam yang saya tulis ni. 3 kuasa negatif 3, 7 kuasa negatif 1
darab 2 kuasa negatif 1 per 3 kuasa negatif 1 dapatlah 7 per 18. Kalau katalah awak tak nak tekanlah tadi 2 per 3 tu kan. Tak naklah buat dia negatif 1. Shift. Pun sama juga. Jawapan dia tetap sama. 7 per 18. Gitu. Okay, boleh tak semua orang? Tak susah sangat pun kan ikut kan. Kena buat slow-slow. Tengok betul-betul. So ini satu lagi tips dia. Kalau nak tahu berapa kuasa berapa, try buat kuasa tu sama dengan nombor bawah ni. Sebab kita nak cancel kan 2 darab 1 per 2. Kita akan cancel ni. Tinggal 1 saja. Ni sekolah rendah awak belajar. Okay. So nanti homework saya akan suruh awak buat. Saya hantar dalam grup kejap lagi. Nombor berapa yang saya suruh buat Sekejap saya pilih terus lah. Okey. 9 dengan 11. 9, 11. Sembilan, 11 dengan 12. Okay, 9, 11 dengan 12. Sekejap saya hantar dalam grup terus. Saya lupa. Untuk Rabu, homework. Nama dia ni. Practice sumatif. Practice sumatif. 9, 11, 12. Sikit je. 9, 1, 11, 1, 12, 2 soalan. Video 2 hari. Okay. So sebelum saya end kelas ni, next class kita akan belajar next chapter, iaitu chapter yang kedua, iaitu bentuk piawai. So dah habis dah chapter 1. So kalau ada soalan, tolong tanya ya. Okay. Ada soalan tak? Sebelum saya end kelas kita ni. Ada soalan tak? Ada. Oh. Okay siapkan homework tau. Okay. So itu saja kelas kita untuk hari ni. So jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. Waalaikumsalam. Cikgu.